pustakawan. Boleh kami tanya kita beberapa soalan tentang diri kita? Boleh? Okey, boleh tahu nama penuh kita, Ila? Nama penuh kami Nur Fazila Shazmin binti Hasli. Okey, umur? Umur kami tahun tu 27. Okey, boleh tahu bapa orang adik-beradik dan kita anak ke berapa? Kami ada 3 adik-beradik dan kami anak kedua. Kedua. So, asal sini kita, Ila? Kami asal dari Kuching. Kuching. And boleh tahu kita dah ada buat hati belum? Belum. Okey, untuk masa lapang nak kita prefer baca buku ke tengah movie? Depends. Kadang-kadang kami baca buku, kadang-kadang kami tengah movie. Tengah movie, okey. And boleh tahu lah, apa buku ataupun movie yang boleh kita rasa macam bila dah habis baca and tengah rasa macam kehilangan something je? Untuk buku, kami ada sikit buku The Art of Letting God oleh Mizi Wahid. Lepasnya movie, kami suka nanda cerita Miracle in Cell No. 7. Oh, sedih. Okey, apa benda yang kita simpan jauh dari kita? Mungkin itu handphone, lepasnya mask, hand sanitizer dengan beg duit. Okey, boleh kita describe diri kita dengan menggunakan 3 perkataan? 3 perkataan, kami simple and then organized. Lepasnya kami family first. Okey, last sekali. Sebagai pustakawan, satu ayat mudah kita nak fahamkan orang apa pustakawan sebenarnya. Pustakawan bagi kami adalah individu ataupun orang yang menjadi antara masyarakat dan juga ilmu. Wow. Okey, thank you, Ila. Thank you. Okey, boleh kami tahu nama penuh kita, Nina? Nama penuh kami Nur Amanullah binti Bastani. And umur kita tahun tak? Umur kami tahun tu kami 27 tahun ini. 27, ha? And boleh kami tahu kita ada berapa orang adik-beradik and anak ke berapa? Kami ada 4 orang adik-beradik dan kami anak sulung. Oh, anak sulung. And anak sulung tu kita asal sini? Kami asal dari Miri, Sarawak. Oh, Miri. Represent. Oh, orang Miri dah ada buah hati belum? Saya dah Saya masak dah. sikit ya. Yeay. Okey, Nina, boleh kita sambung? Boleh. Okey, boleh nak tahu masa lapang kita prefer baca buku ke tengah movie? Kami suka dua-dua lah sebenarnya. Dua-dua. Lebih prefer buku. Buku. Okey, boleh kami tahu buku apa atau movie apa yang boleh kita rasa macam kehilangan tak bila dah baca ataupun tanggat ni? Mungkin kehilangannya saya dah gila lah. Tapi kami ada sikit buku tu yang kami ingat sampai kini tu. Dulu kami baca buku ya. And tajuk buku adalah Curious Case of the Dog in Nighttime. Yang pasal buku lembiak autism tu. Yang menyelesaikan masalah murder case di mana ada seseorang telah membunuh anjing di depan rumahnya. Dia lah dengan lembiak autism, so dia macam interesting lah macam dia caranya berfikir. Menarik. Okey, boleh tahu apa benda yang saya jauh dari kita? Saya percaya dari kami tunjuk tu handphone. Kami handphone siapa jauh. Pasnya kami siapa jauh dari earphone sebagai isma dengan muzik. And then kami siapa jauh dari katil. Sebab mengkepak lah kat tidur. Okey. So last kali Makanan. Yeah. And boleh kami tahu kita describe kita dengan 3 perkataan? Dia perkataan cutie, sexy, lovely. Wow. Okey, last sekali sebagai pustakawan, satu ayat mudah kita nak fahamkan orang apa pustakawan sebenarnya? Okey, pustakawan tu mungkin kita dengar lah selalunya orang akan pada pustakawan tu nya susun buku dan sebagainya nak. Tapi sebenarnya pustakawan nya lebih dari nya ada outreach program, nya ada literasi maklumat dan sebagainya lah. So nya bukan sekadar susun buku je. Wah, thank you, Nina. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada sesi bicara pustakawan kali itu, kita bersama dengan 2 orang pustakawan jelita dari Pustakaan Besar Sibu iaitu Ila dan Nina. Hai, apa khabar tak dua?
Apa khabar kita dua teh? Ila, Nina? Alhamdulillah sihat. Okay, kami sihat Alhamdulillah. Okay, so untuk tajuknya dua hari tu iaitu Young Librarian Part 1. Untuk part 2 kelak kita boleh nanggal lah. So ada pustakawan dari Pustakaan Negeri Sarawak Sibu juga. So untuk tajuk kali tu Young Librarian. Sebelumnya kita berkenalan dulu lah. Tapi tadi kita orang nanggal nak sesi perkenalannya dua nak. Okay, untuk Ila, boleh kami tahu berapa lama dah kita kerja sebagai pustakawan di Pustakaan Negeri Sarawak Sibu? Okey, kami dah berkhidmat di Pustakaan Negeri Sarawak Sibu dari tahun 2018 bulan November. So, itu adalah tahun kedua lah kiranya. And kami since masuk ya, kami dah berkhidmat sebagai ketua bahagian perkhidmatan teknikal yang kini itu ada 3 unit di bawahnya, iaitu unit pengkatalogan, unit perolehan dan unit Sarawak-Kiana. Okey, kita Nina, boleh kami tahu berapa lama dah kita kerja di Pustakaan Negeri Sarawak Sibu sebagai pustakawan dan unit apa? Okey. Kami dah berkhidmat di Pustakaan Negeri Sarawak Sibu selama dah mau masuk 2 tahun juga, sama juga dengan Ila. Kami masuk November 2018 dan kami ditempatkan di bawah bahagian perkhidmatan teknikal dan kami adalah ketua unit Sarawak-Kiana. Okay, seperti kita tahu tadi, Ila adalah ketua bahagian untuk perkhidmatan teknikal di Pustakaan Negeri Sarawak Sibu. Okey Ila, boleh kita explainkan sedikit apa fungsi-fungsi bahagian kita? Okey, untuk bahagian perkhidmatan teknikal, kami orang tu ada 3 unit kan dalam ya, kami dah padah tadi. Untuk unit yang pertama iaitu unit perolehan. Unit yang hanya bertanggungjawab untuk mendapatkan bahan-bahan koleksi di Pustakaan Negeri Sarawak Sibu. Kita akan beli berdasarkan koleksi yang telah dipilih oleh publik. Contohnya kita dah mula sesi pemilihan buku dengan sekolah, dengan orang awam, dengan cikgu-cikgu, dengan agensi-agensi. So dari buku-buku ya semua yang dah dipilih ya, kita akan beli dan jadikannya koleksi untuk Pustakaan Negeri Sarawak Sibu. Selain daripada itu, unit perkatalogan bertanggungjawab untuk membuat data ataupun input info kepada bahan-bahan koleksi di Pustakaan Negeri Sarawak Sibu. Contohnya buku A, kita perlu ada details tentang buku tersebut sebelum buku tersebut boleh dipinjam oleh para pengguna. Untuk unit Sarawak-Kiana, kami semua explain lebih sebab kelak Nina akan explainnya. Tapi untuk unit Sarawak-Kiana tu, kita bertanggungjawab untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Sarawak seperti yang mempunyai nilai sejarah. Okay, kita dah tahu Tekna apa yang dah di-explain oleh Ila. So saya untuk kita mau tahu lebih lanjut, apa unit Sarawak-Kiana sebenarnya? Okay, Nina boleh kita explain? So, unit Sarawak-Kiana tu seperti yang Ila madah tadi, unit Sarawak-Kiana tu nya akan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan negeri Sarawak yang ada historical significance. Okay, and then di bawah Sarawak-Kiana tu nya ada fungsi-fungsinya lagi. Aktiviti yang di bawah Sarawak-Kiana tu termasuklah sejarah lisan, pengumpulan koleksi khas, ada ceramah Sarawak-Kiana, dan selainnya kami orang ada pola kolaborasi dengan orang tempatan yang ada macam craft tangan ke ataunya ada tahu dengan adat dengan budaya di Sarawak tu, kami orang akan kolaborasi pola program lah, contohnya bengkel atau apa-apa yang berkaitan. Dan Pustakaan Negeri Sarawak juga ada mula Sarawak-Kiana Festival, Sarawak-Kiana Carnival. So Sarawak-Kiana Carnival tu nya similar dengan Borneo Cultural Festival yang diadakan di Sibu tu lah. Di mana yang akan mempamerkan adat budaya Sarawak dari pelbagai kaum kepada orang ramai. So ya, antara aktiviti dan fungsi-fungsi di bawah unit Sarawak-Kiana lah. Okey, untuk maklumat semua, Pustakaan Negeri Sarawak Sibu nya cover untuk zon tengah iaitu Muka, Sibu, Serikir dan Kapit. So apa-apa yang orang bola tu nya akan cover bahagiannya lah. So untuk seterusnya, nak soalan yang kita dua lah sebagai Young Librarian. Apa pengalaman tak dua yang sempat dilupakan sebab kita dua dah mula bekerja pada umur 25 tahun nak sebagai pustakawan? Apa pengalaman yang kita dua sempat lupa? Ila? Sepanjang almost 2 tahun berkhidmat sebagai pustakawan di pustaka, banyak pengalaman yang kami perolehi, tapi yang kami si dapat lupa is masa kami orang travelling ke Muka
pergi rumah panjang Melanau di Sok. Ya, first time kami pergi rumah panjang Melanau yang memang dah berusia 100 tahun. Lebih dari 100 tahun lah. So, nya first time, walaupun rumah dah siap dipakai kini tu untuk orang tinggal, tapi nya still dipakai untuk kerajaan. Bila masuk dalamnya je, nya rasa macam ada rasa macam sedih sikit sebabnya dah lama nak. Jadi bila nyasik dipakai juga kita pun dapat rasa sayangnya rumah tu sik diselenggara dengan elok lah. Tapi kami harap in one day kelak mungkin pergi lagi sekali kat Sia, kita dapat tangga ada perubahan lain lah. Okey, untuk kami, pengalaman yang kami si dapat lupa. Okey, macam kami bukan mun dekat Miri, memang ada pustaka Miri. Tapi masa kami kecil dulu, kami si pernah join knowledge camp. Knowledge camp adalah perkemahan ilmu tu adalah salah satu program yang dipolah oleh pustaka juga. Dekat Miri kami si pernah join. Tapi bila kami dah jadi librarian, kami terlibat dengan perkemahan ilmu dan saya lah pengalaman kami tidur di library. So, kami pernah lah tidur di library di Kuching di galeri. Mun sesiapa pengguna yang selalu pergi pustaka dekat Kuching, dalam galeri kami orang engkah kemah dan kami orang tidur dalamnya. So salah satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan lah. And then selain dari sama je lah dengannya kami orang pergi Kampung Sok di Matu. Nya interesting sebab rumah panjang Melanau nya salah satu-satunya rumah panjang yang tinggal dekat Sarawak tu. Rumah panjang Melanau. Rumah panjang untuk kaum Iban memang banyak, tapi untuk Melanau nya sikit aja. So interesting lah untuk kita tahu sejarah di sebalik rumah panjang itu. Wah, menarik apa yang kita dah kongsi pengalamannya Dr. First ni Dr. pernah pergi rumah panjang Melanau, which is kami belum pernah pergi. And yang knowledge kan masih silap kami pernah join juga. Sebab kemah kita di dalam sebab masih hari Johor. Tapi yang di dalam galeri lah. So untuk soalan yang seterusnya, apa cabaran kita dua mengendalikan bahagian perkhidmatan teknikal? Contoh kita lah, mengendalikan bahagian nak. Nina mengendalikan unit serpihan. Apa cabaran kita dua sebagai yang librarian? Cabaran mengendalikan bahagian perkhidmatan teknikal tu sangat-sangat mencabar bagi kami sebagai seorang young librarian. Masuk kerja pun masih baru. Lepas bila dapat amanah lah yang diamanahkan untuk mengendalikan bahagian tu, sangat-sangat berat untuk kami sebab firstnya pustaka Sibu tu semua lagi baru. So all the staff pun semua baru. And kami sangat beruntung sebab kami orang sempat ditempatkan di Kuching, pustaka Kuching. And kami dapat belajar banyak daripada semua pustakawan-pustakawan yang ada kat Sia lah, dari segi untuk how to manage staff apa semua. And then lagi sikit cabarannya bagi kami, since kami orang semua muda-muda, kami orang pun umur lebih kurang. Kami rasa ia pun salah satu cabaran juga sebab kita bila kita kerja sama dengan peers, jadi ada sense of macam kita nak beri command, nak beri arahan ataupun jadi macam ni nak nampakkannya untuk kita bukan main-main macamnya. Since sebaya tu jadi macam kita dah terlampau selesa macamnya. So bila patia kami belajar macam ni untuk membahagikan ataupun pola ada sikit macam bukan boundary lah, tapi ada macam nampak supaya kita boleh asingkan di sini bila kita nak bermain, bila kita nak bekerja, bila kita nak mula sesuatu benda kita mesti fikir juga. Since kami orang semua muda-muda, idea kami orang pun boleh lah terlampau old school gila. Kami orang mesti ikut dengan perkembangan semasa macam tu, dengan trend kini tu. Kami orang terpaksa follow semua yang boleh menarik minat golongan yang muda-muda kini tu. Ia pun salah satu cabaran juga.
Since bahagian perkhidmatan teknikal tu nya ada 3 unit, lain-lain unit dia pun semuanya ada lain-lain cabarannya. Macam perolehan, kita bekerja dengan orang luar. Macam ni kita nak deal dengan supplier semua ya. Kita nak cari buku yang betul-betul bermanfaat kepada pengguna, kita mesti pilih betul-betul. Kita dapat main pilih-pilih sebarang je. Untuk katalogan, dia pun sama juga. Kita dapat main-main nak engkah details pasal sesuatu bahannya ke dalam sebab benda kelak akan ditangga oleh user masa adanya pakai OPEC. So untuk bahagian untuk unit Sarawak Kiana, kita dapat nanggalah ya sebab benda ya berkaitan dengan sejarah. So kita have to do research. Kita mesti mula ground research. Kita mesti banyak berkolaborasi dengan banyak orang. Kita mesti pola networking. Kita mesti cari orang-orang yang memang signifikan dengan sesuatu sejarah ya. Kita dapat main assume Google aja benda-benda macam ni kita dapat. Kita mesti turun ke padang, kita mesti nangga je tempat dia, kita mesti kaji sikit-sikit apa yang info yang kita dapat dari orang lah. Macam contoh ada orang Madah di situ ada benda berkaitan dengan sejarah. Kita dapat terus nak assume memang fakta yang betul lah. Kita mesti check sikit-sikit dengan orang lain. Okey, untuk unit Sarawak Kiana, macam Ila pada kita sebabkan Sarawak Kiana tu nya lebih kepada sejarah. So nya macam kita mesti verify benda yang betul kasih. So benda yang jadi cabaran bila kita mau cari point di sini yang start dulu benda ya kan, macam note ni yang betul, note ni yang sahih. So benda ya sini titik permulaan nak kita mau start untuk cari kesahihannya yang menjadi cabaran kepada unit Sarawak Kiana je lah. And then bila kita mau cari focal person, contohnya kami orang akan terlibat dengan majlis daerah atau majlis pemandaran macam ni lah. So bila kita kontak dengan sidaknya, kadang saya akan pas kita macam kita kontak orang tu. Bila kontak orang tu orang tu mana? Kita kontak orang tu. So macam menjadi bounce. So ya salah satu cabaran lah kita jenis orang yang kurang sabar sikit memang kita akan rasa frustrated lah, macam aduh kena malah nak banyak poin-poinnya mau di kontak. Selain dari cabarannya tok dari segi unit Sarawak Kiana tok nya ada mula penerbitan juga untuk bahan-bahan Sarawak Kiana kan. So bagi kami, untuk unit kami ada kesukaran untuk cari penulis yang menulis fakta. Munnya menulis puisi, yang menulis fiction, ya memang banyak lah, memang ada. Tapi untuk orang yang menulis penyelidikan atau fakta ya agak kurang. Mungkin ada pun lecturer dan sebagainya lah, tapi penulis persendiriannya macam agak kurang. So ya antara cabaran dalam unit Sarawak Kiana je lah. Okay, kita orang semua dah dengar penjelasannya dua. So kita dah tahu maksudnya perpustakaan tu bukan pasal buku, bukan ngecek buku je, tapi apa yang orang explain lebih dari ya. So kita bolehlah menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh bahagian perkhidmatan teknikal di Pustakaan Negeri Sarawak Sibu. So untuk soalan terakhir, kami nak nanyalah apa harapan kita dua untuk Pustakaan Negeri Sarawak Sibu yang akan beroperasi kelak. Okay, Ila? Harapan kami untuk Pustakaan Negeri Sarawak Sibu yang akan mula beroperasi lambat lagi. Kami harap Pustakaan Negeri Sarawak Sibu tu akan menjadi salah satu tempat yang akan menjadi wajib pergi di Sibu tu. Mana orang-orang luar datang nak. Kayaknya macam kira dah daknya pergi market je, daknya wajib pergi market. Kami mahu mendapat tidak akan madah Pustakaan Sibu tu kita orang wajib pergi. Sebab kami orang ada macam-macam perkhidmatan yang kami orang sediakan untuk semua masyarakat di Sibu dan Sarawak. Okay, harapan kami juga agar kami orang di staf-staf Pustakaan Sibu tu akan sama-sama sampai bila-bila akan bekerjasama untuk mengendalikan pelbagai aktiviti dan services kepada orang ramai, dan diharapkan juga
Semua pengguna akan menggunakan services kami orang dan jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk bertanya dengan kami orang semua. Okay, kita ada banyak pustakawan dan pembantu pustakawan yang akan membantu kita orang untuk mendapatkan apa yang kita mahu. Okey, harapan kami untuk Pustakaan Negeri Sarawak Sibu tu, disebabkan kita masih baru, kami harap satu hari kelak Pustakaan Negeri Sarawak Sibu tu boleh jadi setanding dengan kawan-kawan kita, kolik kita di Kuching dengan Miri. Dua-dua sebenarnya dah lama and dah banyak program yang sebenarnya come up with and banyak inisiatif baru dalam bidang perpustakaan tu yang sebenarnya pola. So kami harap kita di Pustakaan Negeri Sarawak Sibu tu sama juga and then sentiasa berinovasi and then dapat come up dengan banyak lah inisiatif baru supaya kita lebih sesuai dengan kita pun konsep digital library. So hopefully kita pun dapat sama setanding dan setaraf dengan sidak senior kita di Kuching dengan Miri. Okay, so untuk orang Sibu, jangan ketinggalan dan jangan lepaskan peluang untuk datang ke situ bila dah beroperasi kelas. Macam-macam yang aktiviti yang kami buat dan perkhidmatan yang disediakan untuk kita orang. So, kadang-kadang kita orang kan bila pergi library tak boring nak sebab kadang-kadang staffnya macam si friendly lah apa dah, tapi kita orang tanya kini tak yang librarian muda. Yeah. So apa-apa kelak kita orang boleh datang ke situ lah. Apa-apa bila kami dah umum opening kelak apa ni lah, kami akan post di social media lah. Okay. So untuk seterusnya kami ada segmen untuk segmen yang last tu kami ada game lah untuk kita dua, iaitu game Pernahkah Si Pernah. Okay, sekejap Okay, kami agih dulu. Okay, Tok Nina pegang. Kita orang nangga kat situ ada mestilah pernah ataupun si pernah. Okay. Soalan kami akan berdasarkan kita orang jawab berdasarkan soalan kami lah. Mungkin kita orang rasa pernahkah si pernah, kita angkat je lah. Okay. Okay, first soalannya. Pernah terfikir si sebelum tu kita orang akan jadi pustakawan? Yeah, dua-dua si pernah. So before tak tahu fikir kita orang akan jadi apa? Before tu kah? Kami ingat kami akan kerja dalam bidang selain daripada pustakawan tu. Which is dulu kami ingin nak jadi cikgu. Tapi kini tu pun jadi cikgu juga lah. Sebab kami orang ada program Reading Seats. So, Reading Seats dan Home Library. So, kat situ kami pun mengajar juga. Okay. Nina? Okay, kami secara jujurnya, kami dulu belajar bidang record, pengurusan record. So, career path kami imagine kami di arkib kah, di museum kah, atau di pejabat di record lah di tempat-tempat yang macam menguruskan record. Tapi kami jadi librarian dah kini tu. Tapi sebenarnya unit Sarakana tu pun ada nak yang lah berkaitan dengan record je lah. So kira silah lari jauh gila. So okay lah. Okay, untuk soalan yang seterusnya, pernah si orang salah anggap kita dua bukan pustakawan tapi intern? Pernah. Juga Nina? Pernah. Ya, disalah tafsir oleh siapa? User ke staff? User dan staff. Dua-dua. Ya, ada tak yang librarian nak. Ya, ini orang ingat orang intern. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, pernah si kita orang bila kita orang padah dengan orang nak, kita orang untuk kerja pustakawan, lalunya orang pada kerja nak ngecap buku aja kah? Pernah sih? Pernah. Kita dah dengar apa yang pada tadi, bukan kerja ngecap buku aja, okey. Kami selalu dengar orang pada tahu kami kerja nyusun buku nak, nyusun buku rak-rak. Kami macam no, we're more than that. Kami orang perlu belajar degree untuk benda tu. So yalah misconceptionnya lah tentang pustakawan tu. Macam kami pernah juga lah sampai berjawab dengan orang apa. Pernah juga sampai berjawab dengan orang nak explain apa kami orang pun kerja. Siap kami list down apa kerja-kerja kami orang. And then tapi ada sikitnya kepada yang berminat nak jadi pustakawan, kita orang mesti ada degree dalam bidang sains perpustakaan. And sikit lagi sama situasi lah, tapi nyatok orang pada kita orang
kerja duduk kaunter je. Pernah ke si? Pernah. Pernah. Si pernah. Okay. Sebab apa kita daripada duduk kaunter je Ina? Situasi tu berlaku adalah somewhere masa kami baru je kerja di pustaka. Sidak madah kita kerja kita tu just duduk di kaunter je kan nunggu user datang. Tidak. Tidak sama sekali. Okay, sebab kami orang ada macam-macam bahagian, ada macam-macam unit. So lain pustakawannya, lainnya pun in charge untuk apa-apa tugasan. So even reference librarian pun sidaknya si juga macam memang 24/7 duduk di kaunter. Sidak pun ada kerja-kerja ad hoc lain apa semua, tapi reference librarian mesti standby di meja reference. Okay, untuk soalan seterusnya, pernah sih kita orang hadapi situasi bila orang pandang kita orang, oh kau kerja library, mesti kau kami orang tua jangan kau nak. Pernah sih? Pernah. Pernah. So, apa kita orang rasa kini bila orang pandang kita ya? Nina? Sebenarnya hanya depend dengan dia lah. Tempat. Macam kita di situ memang semua staff-staff baru lah. Tapi si jual lah mun dekat miri dengan kucing pun ada juga staff yang muda-muda yang lagi baru. So nya campur lah, nya si lah semua macam lebih berumur dari kita tapi mun mau mandah orang tua aja ya, tempat lain pun ada juga situasi macam ni. So kami rasanya depend dengan tempat lah. Untuk kami sidak pun dah madah yang staff-staff di library tu usually nya dah berusia. Macam Nina padah tadi, memang depends ikut tempat, tapi walaupun sidaknya berusia tapi jiwa masih muda, sidaknya sangat energetic and sangat berdedikasi maulah kerja sidak. So kita orang akan dapat detect pun sidaknya umur sidak berapa. Memang dari segi fizikal kan memanglah nampak, tapi dari segi kekuatan sidak, jiwa sidak nak maulah kerja ya, memang sama. Kami rasa kadang lebih lagi bagus daripada orang yang muda-muda. Sikit lagi si lah negatif gila sebenarnya mun kita bekerja dengan orang lebih berusia tu, sebab kadang-kadang sebenarnya lebih tahu gina, sebenarnya lebih ada banyak pengalaman lagi. So sebenarnya dapat guide kita. Dan pula macam tu sebab dulu kami orang tu. Sebenarnya dapat jadi advice kepada kita yang baru-baru tu. Okay, untuk soalan seterusnya, pernah sih kita orang masa kecil before kita orang tahu pasal perpustakaan nak? Pernah sih kita orang terfikir masa kecil apa yang orang kerja di perpustakaan tu dekat kaunternya, mesti kita orang imagine orang tua perempuan pakai semata kayak kau bila bising sikit pernah ke sih? Pernah. Pernah. Kita macam ni Ila. Sebab dulu pernah juga pergi library yang pergi library yang tidak dapat dinyatakan namanya. Ada juga lah orang dekat library yang macamnya. Tapi kalau orang di pustaka sih macamnya. Kami orang akan greet kita dengan senyuman. Kamu masih kau. Last soalan ialah, pernah sih Pernah sih kita dah terfikir, sebab kita dua kini kan belum berpunya, ianya dua belum berpunya. Pernah sih terfikir jodoh kita dua akan sama pustakawan? Pernah terfikir sih? Okey, dua-dua sebenar. So kita tanya yang dua, apa ciri-ciri jodohnya dua? Kami soalan tu ini sangat tricky. Kami si pernah imagine and kami mendapat si mau yang sama office. Mendapatnya bidang lain. And so that bila balik rumah saya dah kelakar hal office. Di office yang sama aja. Bolehlah kelakar pasal benda lain nak. Kelakar tempat kerja lain, kerja lain. Okay. Mendapat si bomba pasal kerja lah di rumah. Mun kami sikit salah sebenarnya, tapi si juga tu fikir just that kami memerlukan seseorang tahap pemikiran yang sama, since kita pun dalam institusi nak macam education and macam memberi ilmu nak dengan orang. Kami mau seseorang dengan kami yang berilmu juga lah, macam
yang perlulah. Kami suka ada diskusi yang ilmiah lah. So macam bila partner kita ada input baru best kakak. Asyik lah kita omong kosong kata orang. Okay, kami dah nanya lagi. Kami si belum. Okay. Seda tak mesti juga. Okay. Kita dah punya belum? Okay. Soalan tu siapa dijawab? Kelak, okay. Okay, kita orang dengar. So siapa-siapa di luar ya, kita tahu sini nak cari, okay? Pustaka Negeri Sabah Seribu. Okay, sampai situ aja untuk bicara pustakawan untuk sesi kali itu, iaitu tajuk Young Librarian Part 1, di mana kita menjemput librarian dari Pustaka Negeri Sarawak Sibu, dan next week kita akan ada 2 orang lagi pustakawan dari Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Okay? Terima kasih. Bye.